Cuba bandingkan pemain warisan Indonesia dengan pemain warisan kita. Kebanyakan pemain warisan kita bermain di Liga Malaysia. Kesuksesan Timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia membuat pelatih Timnas Malaysia, Kim Pan Gon iri. Ia pun ingin meniru cara yang dilakukan Sintayong menyulap kekuatan skuad Garuda. Malaysia gagal lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia setelah hanya menempati peringkat ketiga grup D buntut kalah bersaing dari Timnas Oman dan Timnas Kirgistan. Sementara itu, Timnas Indonesia menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara yang melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Demi kebangkitan Malaysia, Kim Pan Gon tidak malu untuk mengikuti jejak Sintayong yang berhasil mendapatkan banyak pemain keturunan berkualitas di benua biru. Usaha lain yang mungkin bisa kami ikuti adalah cara pelatih Timnas Indonesia yang terbang ke Eropa untuk mencari pemain keturunan, kata Kim Pan Gon, kali ini dilansir dari media Malaysia lainnya, Makan Bola. Sekarang ni kejohanan Euro baru bermula. So hari tu aku tengok Netherlands lawan Poland dan satu dia agak viral dekat Twitter, di mana satu pemain Tijani Reinders menjadi trending di Twitter, menjadi trending di Instagram. Macam kenapa pemain ni trending kan? Rupa-rupanya dia ada darah berketurunan dari Indonesia. So aku tengoklah sebab dia pun bermain sebagai skuad utama, player utama dalam kesebelasan utama semenjak ketiadaan De Jong injured. So dia bermain dan aku tahu pemain ni sangat baik sebab dia adalah hampir sama dengan De Jong, dia deep playing playmaker dan dia boleh control ball, dia boleh matikan pihak lawan punya serangan dan paling penting control ball dia tu, dan dia buat buat game pada bawah dan dia boleh shoot juga daripada jauh. Dia lahir pada 29 Julai 1998. So kalau ikutkan umur tahun dia 25 tahun, dia macam ni aku tengok aku macam tertarik lah sebab betul ke dia ni berketurunan Indonesia. So aku buat research sikit pasal dia dan rupanya memang betul dia ada darah berketurunan Indonesia daripada emak dia tu dari Maluku, Indonesia. So aku rasa memang dekat sebab kalau ikutkan kisah perjalanan hidup dia baru berusia 25 tetapi dia baru dapat call up dalam tahun lepas. Bila aku baca balik pada tahun Februari 2022, di mana Sintayong sebenarnya jurulatih Indonesia pernah berjumpa dengan dia, pernah cuba untuk approach dia untuk bermain untuk Indonesia, tapi dia menolak secara baik pada masa itu pada tahun 2022. Sintayong berjumpa dia di Belanda dan dia kata dia masih lagi dia bukan tak ada bermain dengan Indonesia, tapi dia rasa walaupun dia berketurunan Indonesia, dia bangga sebab kalau aku tengok baru-baru ni ataupun ada klip datuk dia banyak bercerita pasal Indonesia. Dia kata dia bangga ada darah tu, dan di mana dia kata dia masih, sebab dia lahir di Belanda kan, sebab ayah dia pun dari Belanda, dia kata dia masih lagi menyimpan hasrat untuk bermain dengan Belanda, dan akhirnya hasrat itu ada selepas tahun baru dia dapat panggilan. Pada 7 September 2023 dia membuat debut pertama. Kalau ikut perjalanan kerjaya dia, sebenarnya dia membesar di Ziolo, dia lahir pun dekat sana, dia bermain pun di sana, akademi sana, dan dia membangun. Dan untuk season ni aku rasa betul-betul nak boleh naik semenjak Ogos tahun lepas, di mana dia dibeli oleh AC Milan dengan harga perpindahan 19 juta euro sebabkan untuk mengganti Sandro Tonali. Dan aku rasa season ni walaupun AC Milan tak jadi champion, tapi aku rasa nama dia banyak disebut, sebab itulah sampai dia dipanggil untuk skuad Belanda dan bermain dalam kesempatan utama juga. Secara overall sebenarnya kita tahu sebabkan Indonesia memang dijajah oleh Belanda, sebab tu diorang banyak berketurunan Indonesia. Dan aku suka apa pendekatan PSSI ataupun Sintayong tu sendiri, sebab dia tahu, bukan nak kata kualiti pemain Indonesia tak ada, tapi kau tahu kan, even Perancis juara Piala Dunia 2018 pun kebanyakan hampir satu tim tu sebenarnya berketurunan bukan daripada France, kebanyakan berketurunan daripada luar. So aku rasa tak salah mengikut jejak langkah Perancis, dan aku harap pun pihak Malaysia, aku suka apa yang Indonesia buat, apa PSSI buat. Aku rasa ni lah bola sepak yang aku kata menjadi trending sekarang ni untuk mencari pemain warisan di luar. So aku harap Malaysia ikut jejak langkah itu, dan aku rasa ramai juga pemain-pemain Malaysia yang darah berketurunan yang bermain di luar. Cuma siapa tengok interview aku dengan Dato' Ong Kin Swee pada aku rasa bulan lepas aku pergi ke Sabah, kenapa Indonesia boleh berjaya, pemain warisan dia dengan pemain warisan kita adalah berbeza. Dato' Ong Kin Swee memberitahu di mana cuba bandingkan pemain warisan Indonesia dengan pemain warisan kita. Kebanyakan pemain warisan kita bermain di Liga Malaysia. So aku rasa bila Dato' Ong Kin Swee bagi satu jawapan macam tu, aku cakap,
Betul juga sebab Datuk Gizi kata walaupun diorang bermain di liga luar, Division 2 ke Division 3, kualiti tu tak sama walaupun Division 4 sekalipun kualiti tu tak sama. Biarlah mereka sebenarnya dapat ilmu di luar, pengalaman di luar. Bila dia masuk national team tu, pemain-pemain tempatan kita sendiri dapat merasa pengalaman, dapat belajar sesuatu daripada diorang. Even jurulatih pun dapat belajar sesuatu daripada diorang. Itu aku rasa membuatkan untuk tahun ni Indonesia salah satunya tim layak ke pusingan ketiga ke Piala Dunia. Sebab ikut sejarah, pasukan daripada Asia Tenggara hanya Thailand dan Vietnam saja pernah layak sampai pusingan ketiga. Itu pun tak silap aku, Thailand dia ada 10 game, 8 kalah 2 seri. Thailand tengah peak. Masa Vietnam tengah peak di bawah Pak Ansio pun sebenarnya hanya 1 kemenangan, 1 seri dan 8 kalah untuk pusingan ketiga. So aku harap Indonesia mungkin boleh menunjukkan sesuatu yang lebih baik lah. Aku mungkin ada yang setuju, ada yang tak setuju. Kenapa aku selalu bercerita pasal Indonesia? Sebab apa? Benda yang baik kita perlu ikut lah sebenarnya, kualiti yang baik. Sebab of course aku pun kecewa bila Malaysia tak layak pusingan ketiga. Sebab kita dah mula kempen dengan sangat baik, 2 kemenangan, tapi akhirnya tak berjaya ke pusingan ketiga. So aku harap pihak FAM, Kipangon sendiri pernah bersuara masa last game itu, habis lawan Chinese Taipei, dia sendiri bersuara. Dia kata kejayaan kita nak bawa ni bukan daripada dia seorang, dia perlukan ramai support. FAM, MFL, pihak kelab, media, semualah untuk membantu untuk mencapai rencana untuk ke Piala Dunia 2030 nanti. 2026 kita dah tak layak, 2030 dan Piala Asia 2027. Indonesia dah banyak dah punya warisan dah diorang panggil, dan sekarang ni tinggal diorang nak panggil aja untuk kelayakan Piala Dunia ni kan. Dah 3 orang dah, 4 dah masuk 6 orang dah kan. Cepat tau, dalam berapa minggu je diorang dah panggil, dah bagi kelihatan dah, easy. Malaysia kata alasan lah, oh tunggu orang tu call up lah, kata fake lah. Padahal aku rasa kesian dengan Future Talents, TMJ, semua punya struggle nak bawa punya warisan ni. FAM langsung tak fikir benda-benda macam ni. Padahal benda-benda macam ni lah kita patut buat dari dulu lagi. Sebab kalau tengokkan kualiti play kita pun, bukan aku nak cakap lah kita nampak oh ni kita ada play-play bagus, ada. Tapi masalahnya kita memerlukan player-player yang sekarang ni kita tengok warisan kita pun itu grade A man. Tapi masalahnya langsung tak boleh bawa, langsung tak nak buat kerja, langsung tak nak scouting dorang. Kalau tengokkan Indonesia pun, diorang ada scouting dorang. Diorang ada juga orang cakap membuat sesuatu dalam, orang cakap membawa player-player ni. Diorang bawa, diorang berjumpa, diorang bincang, okey ada kawan nak main Indonesia. Main Malaysia tak ada scouting FAM sendiri. Nak kena Future Talents, kena ada scouting, kena buat cari-cari tau. Ini tak ada man. Allah ya Rabbi. Aku kalau nak selawat ni, mau pengsan.